Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cikgu Aya. Sebelum kita mula, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notification untuk mendapat update setiap kali Cikgu Aya buat naik video baru. Okay, hari ni Cikgu Aya nak sambung lagi topik Form 5, probability distribution. Taburan ke barang kalian. Ini antara dah hujung-hujung lah topik Form 5 ni. Sebelum kita mula dengan binomial distribution dan taburan binomial, kita ambil sikit lah apa nama kisah kebarangkalian tak bersandar ataupun probability of independent event. Sebelum kita masuk kepada taburan binomial. Okey, beberapa contoh yang saya sediakan untuk berkaitan dengan kebarangkalian yang tak bersandar ni, independent event. Okey, soalan 1. Dia ni contoh macam duit shilling. Kalau kita lambung, kita dapat kepala, head ataupun tail, dan dia tak bersandar, keluar kepala ataupun keluar ekor. Jadi kalau kita nak cari kebarangkalian A tindan B, ada kat sini kebarangkalian A darab PB sama setengah darab setengah 1/4. Macam itulah contoh dia. Okey, kita tengok beberapa contoh lain lagi. Soalan yang ni saya rasa pernah keluar kot dalam SPM ni. Okey, salih cai dengan durai ni saya tak translate, tapi kita boleh ambil dia punya point dia je. Sebab maths ni bukannya ada nak ayat-ayat sangat kan. Okey, salih cai dengan durai ni dia ambil exam. Okey, jadi dia tanya, kalau kat sini saya tengok A ni, seorang pass, at least 2 pass, at least 1. Maksudnya 3 orang yang ambil exam, pass, macam tu. Salih pass, cai pass, durai pass, so pass, fail, pass. Macam tu. Jadi saya akan buat gambar pokok. Ideanya gambar pokok. 3 orang lah. Pass, fail. Pass, fail. Pass, fail. Kalau buat sini senang sikit. Fail, pass, fail. Buat ni je dulu. Pass, fail, pass, fail. Okey. Salih dia pass 1/2. Ni salih dulu ya, salih 1/2. Ni ranting 1/2. Total ranting yang pecah ni mesti 1 jumlah dia. Okey, ini cai. Cai ni pass dia 2/3. 2/3 kat sini. Kat sini mesti 1/3. Sebab kalau saya total ni 2/3 plus 1/3, saya dapat 3/3 sama dengan 1. So sama 2/3 kat sini, 1/3 kat sini. Si durai pula dia 3/4 pass. So 3/4 kat sini. 1 sini mestilah 1/4. 3/4, 1/4. 3/4, 1/4. Setiap ranting mesti ada kebarangkalian dia. 3/4, 1/4. Okey. Hujung ni kita letak pass. P, 3 orang. Maksudnya yang pertama ni untuk salih. Yang kedua tu untuk cai. Yang tu untuk durai. Kalau saya sebut pass ni, ini salih pass, cai pass, durai pass. Kalau kat sini, pass, fail. Pass, fail. Korang rasa? Salih pass, cai pass, si siapa nama durai fail. Mari kita senarai dulu. Saya senarai dulu ya. Saya baru buat ranting ni. Ranting ni pula tab PFP. Ini PFF.
F, F. Kat sini, betul ke? 1, 2, 3, 4. Okey, settle. F, P, P. F, P, P. F, P, F. F, P, F. F, F, P. F, F, P. Kena buat pelan-pelan. Sekejap sambil tu berangan-berangan dah. Salah pula lagi. Buat kerja 2 kali. Okey. Semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, soalan 1A. Soalan A. Only one of them pass. Satu orang pass. Korang rasa yang mana? Satu orang pass. Only satu orang pass. Jadi satu orang pass, kita tengok kat sini. Seorang aja pass yang ni. Seorang aja pass yang ni dan yang ni. Setuju? Ada lagi tak seorang pass? Ni 2 orang, ni 2 orang, ni 2 orang, tu 3 orang, ni tak ada orang pass langsung. Ni. Jadi cara nak buat yang ni, kita tengok ranting ni. Ini dari sini kan. Maknanya setengah, darab 1/3. Tulis kat sini. Setengah, kecil-kecil je. Darab 1/3. Darab ini, ke sini, 1/4. Takut silap tang tu je lah. 1/4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. Okey. Siap. Kalau yang ni pula, seorang dia pass juga kan. Dia tak sebut siapa-siapa pass. Seorang dia pass. So, yang ni yang mana? Yang ni kan. Saya pun kadang silap juga ni. Setengah. Dia pergi mana? Setengah. 2/3, 1/4. Setengah. Dah tua-tua ni dia lain sikit. Nampak macam korang muda-muda tak apa. 1/4. Okey, maknanya 2 per, saya darab di atas, darab kat bawah, 2/24. Jom. Okey, lepas tu, yang ni pula, 1/2, 1/3, 3/4. 1/2, 1/3, mana dia tadi? 1/2, 1/3, 3/4. Maknanya kat sini 3/24. Ni untuk A, satu orang dia. Only one. So, maknanya saya ambil 1/24 plus 2/24 plus, betul? 3/24. Sama dengan 3, 5, 6. 6/24 sama dengan 1/4. Okey, siap A. B, at least 2. At least 2. At least 2 ni maksudnya apa? At least 2. Sekurang-kurangnya tandanya macam ni. Allah. Dah tak elok. Sekurang-kurangnya 2. Sekurang-kurangnya 2. Sekurang-kurangnya 2 maksudnya 2 dan ke atas. 2, 3. Macam tu. 2 atau 3. Sekurang-kurangnya 2. Sekurang-kurangnya 2. Lului. Kalau macam tu, sekurang-kurangnya 2 termasuk 2. Yang mana? Saya nak guna pen lain. Sebabnya dah serabut. Sekurang-kurangnya 2, 2 dan 3. Yang ini pen hitam ya. Ini pen hitam. Ini. Sekurang-kurangnya 2. 2 dan ke atas. 2 dan ke atas. Okey. Yang ini. Setengah. 2/3. Ni. 3/4. Lambat sikit Jadi 3 kali 2, 6/24. Yang ni. Setengah. 2/3. 1/4. Apa? 2/24. Yang ni. Setengah. 1/3. 3/4. Ini 3/24. Yang hitam ni setengah. Yang hitam 2/3. 3/4. 6/24.
Hitam je. Jadi saya buat kat sini B. Yang hitam 6/24 tambah 2/24 tambah 3/24. Pak, lagi apa? 3/24 tambah 6/24. 6/24. Jadi 9, 10, 11 campur 7, 17/24. Siap. Macam tu. Okay. At least one. Yang C ni at least one. At least one. Mana tadi yang elok ni? Okay, at least one. At least one ni maksudnya kalau at least one ni hitam ambil. Biru. At least one ni maksudnya kurang-kurangnya 1. Maknanya 1 dan ke atas. Kalau 1 dan ke atas, semua ni lah. Ini 1 dan ke atas. 1, 2 atau 3. Ini. Kalau saya nak jumlahkan semua ni, boleh. Tapi makan masa. Apa yang saya buat biasanya? Total kebarangkalian probability ni total 1. So, dia 1 tolak dengan yang saya tak nak ni. Yang ni saya nak. Semua ni saya nak. Saya tak nak yang ni. So, 1 minus. Kalau yang ini, 1/2. Darab 1/3. Ni kan? 1/3. Kat sini 1/4. Jadi kalau saya tekan kalkulator kat sini, dapatlah 23/24. Ni lah. Instead of kita nak tambah. Okey je, jawapan sama. Siaplah soalan 1. Boleh. Soalan 2. Soalan 2. Merah je. Elok sikit saya punya ni. Dakwat. Okey, soalan 2. Pelan-pelan ni tak boleh laju-laju sangat. Stres. Okey. Satu beg ni dia ada 3 marble, 3 blue, 3 biru, 5 merah. Marble, guli. Lepas tu dia kata marble ni dia ambil, catatkan color. Kemudian dia masukkan semula dalam beg tu. Lepas tu dia ambil lagi, catat lagi color. Macam tu. Jadi dia tanya, cari 2 guli sama color. Jadi apa yang kita nak buat kalau 2 guli sama color? Senang dia, kita buat sinilah. Biru, merah. Biru, merah. Biru, merah. Okey, sini sama color. Nampak tu biru-biru. Sini biru merah. Senang nak tengok tu. Merah biru. Merah-merah. Okey. Tiang pula. Ranting ni, kalau biru ni dia 3 daripada 8. So sini tak 3/8 biru. Kalau merah ni 5 daripada 8. Kat sini biru 3 dari 8. Dia sebab dia letak balik, masuk balik dalam. Dah ambil, dia catat masuk balik. Merah ni tadi berapa? 5/8. 3/8 sama sebaris ni. 5/8. Okey, kalau saya nak buat macam tadi, tapi soalan tak ditanya, rugi baik kita baca tak? Same color. Same color yang ni lah. Yang ini 3/8. 3/8 darab dengan berapa ni? Biru 3/8 juga. Takut salah. 3 kali 3 9/88 64. Siap. 1 dengan merah-merah lah same color ni. A ni same color. Kat sini 5/8 darab dengan 5/8. Jadi 25/64. So soalan A saya, both same color. So 9/64 plus dengan 25/64. Jadi kalau saya darabkan, dapatlah 34/64. Cikkan sikit, 17/32. Siap. Macam tu. Okey. Nak guna gambar yang sama. B. Kedua-dua marble tu different color. Yang ni lah different color. So different color. Ranting sini 3/8.
darab 5/8. So berapa ni? 15/64. Kalau ranting yang kat sini 5/8, 3/8. Also 15/64. So B saya 15/64 tambah dengan 15/64 tambah dengan 30/64. Jadi kecikkan dapat 15/32. Siap? Macam tu. Senang kan? Tengok dia. Okey. Korang boleh pause. Tak payah tunggu lama. Saya bolehlah meneruskan saya punya ni. Okey, soalan 3. Dalam beg tu ada dish tu 7 green 5 yellow. Saya tulis dulu soalan 3. Ada 7 green 5 yellow. 2 dish kita ambil at random after that, without replacement. Maknanya kita tak letak balik. Kita dah ambil satu, kita dah catat, kita tak letak balik. Jadi dia akan kurang satu kan? Akan kurang satu. Nanti kita tengok macam mana cara nak menjawab soalan jenis macam ni. Saya nak guna pen merah saya. Sebab merah saya ni dawatnya banyak lagi. Green, yellow, green, yellow, green, yellow. Okey, kat sini green, macam tadi lah tak? Green, yellow. Apa ni macam ni? Yellow, green. Kat sini yellow. Okey, green ni dia 7 kan? Jadi 7 daripada 12. 7 dari 12. Kalau kat situ sini 5/12 ya. Ingat ya, kalau kita jumlah tu mesti 1. Okey, tadi dia kata without replacement. Maknanya tak masuk balik. Kalau saya ambil green, kat sini saya dah keluar green. Yang kedua saya keluar green. Jadinya kalau green 7, dia jadi 6. 6 daripada 11. Maknanya kat sini 11, sini mesti 5. Total ni mesti 1. Kan macam kat sini Y kan, maksudnya kita dah ambil Y, keluar green, dia tak ada masalah lah. Tapi saya ambil Y kat sini, dia tak boleh. Jadi kalau sini 5, sini jadi 4/11. Maknanya sini pun 11. Korang rasa 7. So 7 campur 4, 11. Sebab 1. Total mesti 1. Kita tengok soalan A, green dan yellow. Green dan yellow. Maksudnya kalau green dan yellow, yang ni lah. Ini dengan ini. Green, yellow. Maksudnya berapa ni? Yang ni 7/12. 5/11. Jadi berapa ni kalau jumlah ni? Banyaknya. 7 kali 5, 35/132. 12 kali 11. Ingat saya kecil darjah 1 dulu. Selalu kena hafal benda ni. Kalau tak cikgu denda. Seram oh. Cikgu dulu garang. Kena berdiri atas bangku. Tahulah kalau korang pun sama ke? Tak ke? Cikgu sekarang baik-baik. Okey, ni. Tu jadi saya tambahkan sini 35/132 plus dengan 35/132 sama dengan berapa tu? Saya kemaskan dia ikutkan 70 pun ni dah kecil kan, akan jadi 35/66. Siap. Okey. B 2 dish drawn either ni, yang ni lah ni. Yang ini 7/12 dengan 6/11 sama dengan 7 ke 6 42/132. Kat sini juga yellow ni 5/12 darab dengan 4/11. 5 kali 4, 20/132. Jadi kat sini saya jumlahkan 42/132
tambah 20/132. Sama dengan dah kecil siap kemas 31/66. Siap soalan 3. Okey. Masuk pada soalan 4. Soalan 4. Okey, soalan 4. Soalan 4 ni kisah apa? Duit siling lambung berapa kali? 3 ataupun duit siling lambung 3 kali. Kena saya buat gambar pokok 3 kali lah ya. Head, tail, head, tail, head, tail, head, tail, head, tail, head, best kan? Tail. Boleh berangan buat ni. Tail. Tak boleh dah. Sebab dia 3 kali ya. 3 kali tu kalau kita buat dia punya ni, dia macam ni. 3 kali. Mungkin semua head. Mungkin head, tail. Kat sini pula head, tail, head. Kat sini pula head, tail, tail. Kat sini pula tail, head, head. Kat sini pula tail, head, tail. Tengok ni. Ni nampak ni. Saya pusing macam ni. Ini tail, 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 H. Kat sini T, T, T. Dah siap. Untuk shilling dia setengah. Nak keluar ni shilling adil. Kalau dia lambung setengah. So semua setengah kat sini. Setengah. Kalau kita lambung duit shilling tu dapat head ke dapat tail setengah kebarangkalian dia. Setengah. Dengan syarat shilling tu adil. Tak tubik sana tubik sini. Okey. Soalan dia. Cari 3 coin tu muka dia sama. So muka dia sama yang ni lah. Yang ni. Jadi kat sini setengah. 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 Kat sini 1/8. 1/8. Kat sini muka sama ni kan. Muka sama. Ni setengah. Jadi 1/8. Soalan A letak kat sini ya. Okey, jadi 1/8 plus 1/8 sama dengan 2/8 sama dengan 1/4. Jawapan dia finish. Siap. Okey. Tu lagi dia tanya apa tu? At least 2 coin tunjuk tail. At least 2 tail lah. At least 2 tail. Maknanya bila at least 2 tail ni macam ni tau. At least 2 tail ni 2 dan 3. Tail ya, tail. Ini tail T, T. At least 2 termasuk 2. 1, 2, 3 dan ini. 3 pun termasuk. Okey. Boleh sebab dia ni sama setengah. Kalau saya dah tahu dah ni 1/8. Setuju tak? Ni 1/8, ni 1/8. Ni pun 1/8. Ni kita dah cari tadi. Okey kan? Jadi B saya 1/8 plus 1/8 plus 1/8 plus 1/8. Jadi 4/8 sama dengan 1/2. Siap. Tu je dia tanya. At least 2. At least 2 tu maksud kita kena tahu 2 atau dan lebih. Okey, siap. So, yang berikut dia. Soalan berapa dah tu? 4. Soalan 5. Soalan 5. Mak, 4 ni. Jenuh ni. Soalan 5. Banyak ni saya kena buat ni. Puan Juraida ni dia ada 4 children. Lepas tu soalan dekat sini dia kata anak dia 2 boy followed by 2 girl. Maknanya untuk tidak serabut kena buat apa nama ni? Gambar raja pokok jugalah. Boy, girl. Boy, girl. Boy, girl. Baru 2. Boy, girl. Boy, girl.
boy, girl, boy, girl. Dia tersusun bila buat sini. Baru 3. Boy, girl, boy, girl, boy, girl, boy, girl. Boleh berangan kau. Boy, girl, boy, girl, boy, girl, boy, girl. 4. Satu na rendah warna nali. Apa pasal ini girl pula? Boy lah makcik. Makcik ayah ni pun dah ni. Faham? Ada pula aku salah kau. Ini apa ni? Boy tadi kan? Boy, boy, girl, boy. So sini boy, 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 boy. 4. Ada tak saya salah lagi? Girl, boy, girl, boy, girl. Okey. Kat sini pula apa? Boy, 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 girl. Kat sini boy, boy, girl, boy. Kat sini boy, boy, girl, girl. Kat sini boy, girl, boy, boy. Kat sini boy, girl, boy, girl. Kat sini boy, girl, girl, boy. Kat sini boy, girl, girl, girl. Kat sini girl, boy, boy, boy. Rasa nak ni pening kepala ya. G, B, G, B. Saya ambil yang mana ni? G, B, mampus aku. G, B, B, G. G, B. Saya dah terambil yang bawah ni. Saya ambil antai pula G, B, B, G. Yang ini, yang ni. Yang ini yang ni. G, B, G, B. G, B, G, B. Yang bawah ni. G, B, G, G. Kena concentrate ni. Kalah tu ni. G, G, B, B. Fush. G, G, B, G. G, 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 B. G, 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 G. Saja nak cerita kat korang benda ni boleh wujud macam ni. Tak nak pun tak apa. Selagi saya nak masuk pada binomial ni. Tapi tak apa. Saya buat dulu. Sabar. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey, 16. Kok. Soalan tanya apa? Cari kebarangkalian 2 boy followed by 2 girl. Korang rasa 2 boy dulu. 2 boy. Dia lahir 2 boy yang ni kan. 2 boy followed by 2 girl. Ada ke lagi? 2 boy followed by 2 girl. Ini korang rasa ada? Tak ada kan? 2 boy, 2 tak ada. So ini maknanya setengah. 4 biji ni. Ni semua setengah ni tau. Sebab boy dengan girl lahir, dia kira setengah. Jantina tu. So maknanya 1/16. So A saya 1/16 lah. Sini. Salin balik letak kat sini. Okey. Lagi apa? Dia tanya. 3 boy followed by 1 girl. 3 boy. Inilah followed by 1 girl. Jadi sama. Setengah. Jadi 1/16. So B 1/16 gak. C at least 1 boy. Maknanya at least macam ni 1. Maknanya 1, 2, 3 termasuk 1. Maksudnya boy kan ni? Boy. Boy. Maknanya semua kecuali girl semua ni. Maknanya kalau saya nak jumlah ni 1/16 plus 1/16 plus 1/16 plus sampai ni.
Macam mana pun sebut tadi. Or, 1 tolak yang tak nak ni. 1/16. Ni kira 1/16 boleh. 16. Jadi berapa? 16 tolak 1, 15/16. Siap. Macam tu. That. Okey. Ya. Seterusnya. Seterusnya. Tadi kita ada 4 ya. 4 lahir. 4 lahir kita dah buat macam ni. Mula tadi 3. 3 lapang sikit lah. 3. Kita tengok ni. 3 macam ni. 4 macam ni. Gambar pokok yang rupa gambar pokok ni. Okey. Katalah banyak-banyak. Sorry, saya dah ada kertas ni. Saya nak buat contoh lagi. Saya ambil yang ni, saya dah buat yang ni. Okey. Saya nak masuk pada intro taburan binomial. Okey. Soalannya, ini duit shilling. Saya lambung 4 kali. Saya dah siapkan saya punya ni. Soalan saya tanya, cari kebarangkalian 3 kepala muncul. 3 kepala muncul tadi buat macam mana? 3 kepala muncul. 3 kepala muncul. 3 kepala muncul. Yang ni, saya dah tanda. Yang ni, ini. Ni 3 kepala muncul. Jadi kalau 3 kepala muncul, head tail ni tadi dia setengah-setengah kan? Betul tak? Setengah. Buatlah setengah semua. Sampai kat sini maknanya 1/16. Setuju? 1/16. Kat sini pun 1/16. Kat sini pun 1/16. Jadi kalau dia tanya 3 kepala muncul, jadi 1/16. 1/16. Ada lagi ke 3 kepala muncul? Ada lah kat sini ni. Ni yang 3 kepala muncul. Ada lagi ya? Kau nampak tak? Saya rendah macam tak nampak 1/16. Jadi kalau sini ada 4/16. Jadi soalan A saya sebut kat sini ya. 4/16 maknanya 1/4. Ini kalau saya nak 3 kepala muncul. Boleh. Jadi kalau saya ada banyak-banyak, maksudnya lambungan tu ini 4 kali dah macam ni. Kalau lambungan tu 5 kali, 6 kali, 7 kali, saya rasa pendek umur kita nak buat gambar rajah pokok ni. Maka ada satu cara orang guna, iaitu orang guna taburan binomial. Taburan binomial. Dia tu pakai rumus. Rumus tu jadi pendek je. Okay, saya intro rumus tu dekat sini. Saya nak tadi 3 kepala muncul ya. 3 kepala muncul. 3 kepala muncul. Mana dia 3 kepala muncul? Kalau 3 kepala muncul, kita boleh buat P. Sebab ni ada kat sini ni sebenarnya. P, X sama dengan 3. Sama dengan, macam ni. 3 kepala muncul. Jumlah balingan tadi 4. C3. Kebarangkalian dia rumus dia P, X sama dengan R. Sebab daripada tak nampak P, X sama dengan R. NCR, kita dah nampak NCR ni dekat gabungan. Lepas tu P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Ni rumus dia. Jadi saya nak guna kat sini. 4C3. P dia ni kebarangkalian head tu muncul 1/2. 3 sama dekat sini. 3. Lepas tu Q ni kalau head tu muncul setengah, yang Q ni pun setengah. Jadi 4 tolak 3, 1. Di atas ni, kalau sini 4, sini 1, 4 tolak 1, 3. Dekat sini saya tolak ni 4 sama dengan 4 tolak 3 sama dengan 1. Macam tu. Jadi saya tekan kalkulator sini. Macam nak tekan kalkulator. 4 shift C 1 darab setengah
sini 1, ni 2, kat sini, kuasa 3, macam ni, darab, apa tu? Buka kurungan, ni 1, 2, korang nampak kan saya punya ni? Sini, tutup kurungan, kuasa 1. Buatlah kuasa 1. Dia tak payah ni. Okey, settle ya macam ni kan? Kita ni, dapat ataupun 4. Nampak tu? Saya ni suspend gila, takut salah. Tadi kita buat secara manual macam ni kan? Tengok dapat. Kan senang. Tengok jalannya pendek je. PN, pendek. Ni je dah dapat 3 kepala muncul. Instead of kita kena buat gambar ni sampai 1 page. Faham? Ini intro kepada taburan binomial. Okey, tadi macam mana tadi? Taburan, nama dia tu taburan binomial. Binomial ni dia punya rumusnya P X sama dengan R, NCR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Macam tu. Di mana saya dah letak kat sini P probability ni, ataupun kebarangkalian, X binomial, pembeli barawak binomial, R ni bilangan kejayaan nak cari, N ni bilangan cubaan, P ni probability sukses, kebarangkalian berjaya, dan ni kebarangkalian gagal. Okey, ada satu lagi rumus mean NP, ni, ataupun satu lagi standard deviation square root NPR, NPQ. Macam mana R pula? NPQ. Ini rumus yang ada dalam taburan binomial. Taburan binomial ni perlu, kalau tak kita kena buat tadi gambar pokok tu banyak. Kalau kita buat 4 pun dah terseksa, kalau buat 5, 6, 7 dah tak boleh dah. Bukan tak boleh, tapi pendek umur. Jadi kita kena guna taburan binomial. Okey, kita tengok soalan 6 ni. Soalan 6 ya. Soalan 6. Dia kata dalam sebuah sekolah 7 student apply JPE. 7 student. Okey, jadi saya letak N ni sama dengan 7. Lepas tu 60% application accepted. Jadi maknanya P, kebarangkalian dia kat ranting-ranting tu ada kebarangkalian 60%, 0.6, 60%. Makna yang sebelah lagi, yang ranting satu lagi tu ialah 0.4. Korang bayangkan 7 ni nak buat tu susah kan? Jadi kita guna ni rumus ni. Okey, kita guna. Mana soalan A? Soalan A dia kata 3 accepted. So P X sama dengan 3. Cara ni macam ni je. 7 C3. P ni 0.6. Saya suka kurung. Ada orang tak suka kurung. Okay, 3. Lagi tu yang ni 0.4. Kuasa dengan 7 tolak 3. 4. Okay. Jadi korang buat macam ni. Tekan kalkulator 0.1935. Siap. Macam tu. B. At least 2. Ingat ya, at least 2. Maksudnya 2, 3. At least 2 ni kalau 2 dan ke atas. Kalau saya nak salin macam ni lah. Dia jadi X sama dengan 2 plus PX sama dengan 3 plus PX sama dengan 4 sampai 7. PX dengan 5. Ni lah sampai 7. PX sama dengan 6 plus PX sama dengan 7. Korang bayang setiap biji ni saya kena buat macam ni. Buat macam ni. Apa ni? Contoh macam ni lah. Ada orang tak faham pula kan lagi. 7C2. Ni berapa ni? 0.6 kuasa 2. 0.4 kuasa 7 tolak 2, 5. Plus. Ni orang tekan kalkulator ni. 1 sampai kat sini.
terseksa. Jadi apa yang saya buat ni saya tak nak. Saya ambil yang tak nak. Satu tolak macam saya buat kebarangkalian tadi kan, yang tak nak. Kalau dia nak X lebih besar 2 ni tadi, P X lebih besar tu sama dengan 2. Yang saya tak nak ialah P X belakang dia X sama dengan 0, tolak P X sama dengan 1. P X dengan 2 terima kat sini. So ini je. Jadi saya pun buat yang ni je lah. 7 C kosong. Berapa lagi? 0.6 kuasa kosong. 0.4 kuasa 7 tolak 0.7 tolak dengan yang satu ni 7C1 0.6 kuasa 1 0.4 kuasa 6 7 tolak 6 1. Ini kalau korang tekan kalkulator korang akan dapat 0.98 12. Ini 0.9812. Siap. Boleh kan A dengan B je kan. Ya, soalan 7. Soalan 7 buat test baru. Soalan 7. Soalan 7 dalam satu ni exam 2 student 2 dari 5 student fail at maths. Maksudnya P saya 2 per 5. Maknanya Q saya opposite daripada 2 per 5 ialah 3 per 5. Sebab bila saya total mesti 1. Kan ranting tadi. Macam ranting tadi. Kalau ranting saya ke sana 2 per 5. Kat sini mesti 3 per 5. Total ranting tu 1. So ni samalah konsep dia. Okey, soalan A. Jika 6 student dipilih, so N sama dengan 6 lah. N sama dengan 6. Saya letak kat sini. Find the probability not more than 2. Not more than 2 ni korang kena nota kan. Not more than 2 ni P X kurang atau sama dengan 2. Not more than 2. Not more than. Puan salin yang ni. So jadi kalau not more than ni dia start dengan P X sama dengan 0 plus P X sama dengan 1 plus PX sama dengan 2. Okey. Jadi kita ganti kat sini 6C berapa tadi? 0. Itu 2 per 5 kuasa 0. 3 per 5 kuasa 6 plus 6C1. Dia ada pattern sebenarnya ni. 5. 1. Saya cakap ni saya dah berangan. 6 tolak 1 5 plus 6C2 2 per 5 2 ni mesti sama dengan kat sini. Nampak ni 3 per 5 6 tolak 2 4. Ini kalau korang tekan kalkulator ni semua akan dapat jawapan dia. Saya buatlah yang ni untuk mula-mula korang nak check 0.467. Kat sini plus 0.1866. Kat sini plus 0.3104. Jadi akan dapat jawapan 0.5443. Macam ni. B. Jika ada 200 student form 5, find the mean. Mean tadi apa rumus mean tadi? Saya dah gambar tadi NP. So N ni tadi 200. Darab dengan P nya tu 2 per 5 depan mata tu. So dapatnya 80. Siap. Lagi apa dia tanya? Standard deviation SD dengan square root NPQ. Jadi N nya square root 200 P 2 per 5 Q 3 per 5. Ini kalau kita tekan kalkulator kita akan dapat 6.928. Siap. Soalan 7. Siap soalan 7. Soalan 8.
Soalan 8. Club hoki dia main, ada penalti stroke. Kalau 8, so N sama dengan 8. Probability, dia score P sama dengan P. Dia tak mention, dia P je sebut. Dan kalau PP, Q pun Q lah, kita kena buat macam ni. Maknanya kita tak tahu P, maknanya Q pun Q je. After the session, mana mean dia diberi sebagai 6.4. So mean ialah A. Mean ialah apa rumus mean tadi? NP. Dia mention sebagai 6.4. So N dia tadi 8, P sama dengan 6.4. Di sini saya dah boleh dapat P sama dengan berapa P? 0.8. Ingat ya, kalau P 0.8, dia punya Q rantai yang kedua tu 0.2. Ni dah siap dah. Soalannya tanya find the value of P, settle. B, kalau find the probability that he score at least 3 goal. Maknanya at least 3 goal, PX sama dengan 3. Saya letak dia punya proses dulu. X at least 3. Macam ni. PX sama dengan 3 plus PX sama dengan 4. Saya malah nak tulis banyak tu tau. Saya buat macam ni plus PX sama dengan 8. Of course saya tak buat macam tu. Saya akan ambil 1 tolak dengan PX sama dengan 0. Tolak PX sama dengan 1. 3 ni diambil, mana tolak PX sama dengan 2 sampai kat sini. So jadi kat sini 1 tolak, gantilah sikit tak? 8 C 0 berapa? P dia 0.8 kuasa 0. 0.2. Tak boleh, saya mesti nak kena kurung. Kodak dia jadi macam ni kan. Yang ini 8 C 1, 0.8 kuasa 1, 0.2 kuasa 8 tolak 1, 7. Tolak 8 C 2, 0.8 kuasa 2, 0.2 kuasa 6. So ni kalau saya tekan kalkulator, saya akan dapat saya tak buat pula jawapannya. Mari kita tekan kalkulator. Saya tekan kalkulator sikit je ni. 1 tolak dengan 0.9988. Itu dah jawapan saya rasa ni. 0.9988. Korang check lah balik. Hanya tekan kalkulator je, bukannya konsep pun. Okey, ini soalan 8. Soalan 9. Kemahiran menekan kalkulator kan. Soalan 9. Soalan 9 ni gapo dia? Dia memanah 3 shot. Rafi dia mengena kepada target. So P dia kiranya 3 balingan. Dia kena 0.6. Dia tak kena 0.4 lah. Tapi tak ada, dia tak tanya ni kot. Okey. Soalan A dia, kalau ada soalan macam ni kan, list, senaraikan semua elemen. So X sama dengan macam ni kita akan tulis. Kalau ada 3 balingan, mungkin ada 1 tak kena, 1 balingan 2, 3. Ini sebut. Ini cara kita nak jawab untuk soalan A. Soalan B, calculate the probability semua tu. So P X sama dengan 0. P X sama dengan 0. 3 C. Ya, 3 C 0. Berapa tadi? 0.6 kuasa 0. 0.4 kuasa 3. Ni tekan kalkulator.
3 C kosong darab itu 1 saya boleh tak? Saya buat 1 je. 0.4 kuasa 3. 0.064. Yang ni 0.064. Dia suruh senaraikan semua ni. Korang senaraikan boleh tak? 1 ni ni P X sama dengan 2 macam ni. P X sama dengan 3. Saya buat jawapan je boleh. Jawapan dia kat sini 20.288. Kat sini 0.432. Kat sini 0.216. Macam ni. Okey. Lepas tu soalan B. Soalan C dia kata suruhnya kita lukis represent dekat graf. Jadi buat macam ni, graf tu macam ni. 0 1 2 3 je. Yang ini 0.1 0.2 0.3 0.4 lebih sikit lah 0.5. Okey, kalau kosong ni dia kata mana kosong 0.064 dekat sini lah. Buat satu garis sini. Kalau 1 0.2 28 adalah kat sini. Buat sini buat macam ni lah. Macam ni. Dia graf untuk binomial ni pacak-pacak je. 0.4 kat sini 4 tu lebih kat sini. 0.2 3 ni 0.2 ni sini. Dah itu je rupa grafnya 9. Boleh. Okey, yang ke-10. Soalan 10. Soalan 10. Campakkan satu apa nama tu? Apa nama tu? Dadu. Dadu kita punya ruang sampel dia 1 2 3 4 5 6. Dadu kan macam ni. Okey, soalan A. Probability apa ni? Obtaining 25% sukses untuk 8 kali. Jadi N sama dengan 8. P-nya kalau dapat 3 multiple 3 itu ialah P. Maksudnya 3 dan 6. So P sama dengan 2 daripada 6 1/3. Jadi Q saya 2/3. Jadi Q saya 2/3. Maknanya kalau A soalan saya akan jadi P X sama dengan 2. Akan jadi berapa ni? 8C2 1/3 kuasa 2 2/3 kuasa 8 tolak 2 6. Ni tekan kalkulator korang akan dapat 0.2731. B minimum number B tadi macam mana B tadi? Minimum number throw, so that probability at least 1. So P X at least 1 sama bukan not more, bukan not more, is more than 0.95. Tu tanda ni. So akan jadi dia lebih besar satu ni macam saya kata tadi 1 2 3 4 5. Saya tak nak yang tu, saya nak ambil P X sama dengan 0. So saya buat macam ni 0.95. Okey, jadi P X sama dengan 0 negatif. Ini saya tolak dengan ni 0.5 tolak dengan 1. Korang tolak sendiri. Korang akan dapat negatif 0.05. Buang negatif. Dia akan tukar tanda 0.05. Ingat ketaksamaan memang macam tu, inequalities. Okey, lepas tu ini NCO, NCO. P saya 1/3 tu kuasa 0. Lepas tu Q saya 2/3 kuasa
N tolak kosong macam ni, 0.05. Lepas tu NC kosong ni 1, korang boleh test 10 C kosong, macam ni 3 C kosong, dia 1, semua 1. So NC kosong pun 1, ini pun 1, jadi tinggal ini je, makna tinggal ini je. Ni 0.05 ni macam log lah. So tambah log N, log 2/3 log 0.05. Ini saya log 2/3 ni dia negatif. Kita kena tahulah, saya ubah tanda, saya kena ubah lah sebab negatif saya nak bawa ke belah sini. So log 0.05 ni bahagi dengan log 2/3. Ingat ya, negatif ni saya ketaksamaan memang dia jadi macam ni. So lebih besar daripada 7.39. Pandailah korang tekan kalkulator, oleh itu N sama dengan 8, lebih besar ni. Okey, inilah teorem pula, taburan binomial. Tak ada lah ni sangat, tapi nanti kalau jumpa habis silibus saya nanti, saya akan buat beberapa soalan lain. Okey, terima kasih kerana menonton dan memberi perhatian. Semoga ilmu yang Cikgu Ayah bagi akan memberi manfaat kepada korang semua. Dan jangan lupa subscribe dan tekan loceng notification supaya channel ni insya-Allah akan terus berkembang. Dan saya pun nak cari pahala lah di hujung-hujung sebelum pencen ni, tak? Okey, tu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.